Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma allimni ma jahiltu. Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma allimni ma jahiltu. Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma allimni ma jahiltu. Kusyak bapa. Allahumma telah mengeluarkan khatib di mana-mana perempuan yang keluar ia perempuan daripada rumahnya, dan telah mengeluar hadis oleh khatib di mana-mana perempuan yang keluar ia perempuan daripada rumahnya perempuan dengan tiada izin suaminya, adalah ia perempuan itu dalam murka Allah Ta'ala, mana dalam marah Allah Ta'ala. Murka marah tu selama mana marah? Hingga kembali ia perempuan kepada rumahnya, hingga balik. Selagi dia duduk tak luar, selagi itulah Allah Ta'ala ni marah. Hingga dia balik ke rumah, baru Allah Ta'ala berhenti daripada marah. Jadi kalau lama balik banyaklah marah ni. Atau hingga reda daripadanya perempuan oleh suami. Maknanya pada awal tu suami dia marah. Dia marah, isteri dia keluar atas minta izin. Lama balik. Maka suami dia tak apalah, aku tak marah lah, dia keluar. Kahwin. Ada suami dia redor kan. Tadi suami dia marah. Masa marah juga Allah Ta'ala murka. Tiba-tiba suami dia tak apalah, aku tak marah dah, mau keluar. Habislah. Kan? Ini redor suami. Dan pada suatu riwayat telah melanakkan dia perempuan oleh segala malaikat yang di langit, dan tiap-tiap suatu yang lalu atasnya perempuan yang lain daripada jin dan manusia. Jadi jin manusia lah tak tahu. Ada pun makhluk yang lain daripada jin dan manusia, binatang, ikan, burung lah, benda binatang yang hidup, semua pakai kata laknat. Pakai kata. Pakai kata manusia dengan jin. Tiap-tiap suatu yang lalu. Maknanya kalau perempuan ni keluar daripada rumah tanpa izin, dilaknat oleh malaikat, dan tiap-tiap suatu yang lalu. Mana jumpa dengan lembu laknat, jumpa dengan kerbau laknat, jumpa dengan ular laknat, jumpa dengan biawak laknat. Habis pakai laknat. Mana perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami, maknanya perempuan ada suami lah. Perempuan tak ada suami, bebas ada apa-apa lah dia. Dia tak nak tahu minta izin dengan siapa lah dia. Ni perempuan yang ada suami. Yang tak ada suami, dia nak pergi ke mana, tak ada masalah, tak ada nak minta izin. Dia pandai jaga diri, tak apalah, selamat pergilah kan. Yang ada suami terikat. Orang tak ada suami sebenarnya, nak pergi masjid, jemaah, nak pergi situ, nak pergi sini, tak payah minta izin dengan siapa-siapa. Kalau ada suami ni, nak pergi jemaah masjid, bukan minta izin. Kalau suami tak suka, tak boleh pergi. Dan telah mengeluarkan hadis. Telah mengeluarkan hadis oleh Ahmad dan Tabarani
dan baihaqi dan hakim, di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan, kemudian keluar ia perempuan, maka lalu ia perempuan atas satu kaum. Oh, dia nak pergi pak orang ramah, dia pakai minyak wangi. Nah, tujuan seorang ramah tu bang. Lelaki bawa Allah sebab orang ramah ni bang. Supaya mendapat mereka itu kaum orang ramah ni akan bauan tadi. Akan baunya bauan yang dipakai oleh perempuan tadi. Maka perempuan itu seperti berbuat zina. Orang perempuan keluar ke tempat orang laki-laki ramai, dia pakai wangi-wangian. Jadi orang ramai ni bang. Nah, selisihnya dia bang. Sehingga orang kenal bang. Ni bau minum ni dah ada bau lain dah ni. Orang kenal. Nah, glamour dia ni bau wangi lah. Nah, kalau bau macam ni, minum. Kalau bau macam tu, jenak. Orang kenal bang dia lah. Masuk wangi dia kan. Jadi, dia keluar memakai minyak wangi dengan tujuan supaya orang ramai menghidung bau dia. Dosa dia pakai minyak wangi keluar tu seolah-olah dosa berbuat zina. Dan tiap-tiap mata memandang itu zina. Kita lelaki pun nampak, bang kita putelai mata. Maka dia panggil zina mata. Tidak zina mata dia panggil. Mata, salah mata zina di mata dah tertumpu di kuati. Karena bawang kata bang tak hati-hati pun. Waktu puan ni, kalau dia nak pergi pawai lelaki lama, tak boleh dia pakai wangi yang kuat-kuat sangat. Dia pakai sekadar kasih bau tiuk, kasih bau peluh dah lah. Sekadar tu lah, kasih bau busuk lah. Jadi kalau dia pakai tu niat nak seorang lelaki bau, maka itu tidak baik. Tidak baik lah. Kalau dengan tujuan itu tidak baik. Kalau dia pakai dengan Allah kaya aku busuk kan. Dia punya panggil tak sebab busuk. Satu niat lain. Ni dia pakai ni niat nasuk oleh hidung bau dia. Dan telah mengeluar oleh Ibnu Adili dan Ibnu Asakiri apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya perempuan, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali. Maka sesungguhnya yang berkata tu, sesungguhnya perkataan perempuan itu batalah amalnya perempuan itu. Batal amal makna bukan semaya tak sah, puasa tak sah, batal amal yang ni batal pahala. Tak ada pahala. So, isteri dia kata kat suami, dia kata mana? Dia kata awak ni tak kena buat baik saya. Dia kata malah suami ni baik dah. Awak ni tak kena buat baik saya. Dia kata gitu tu. Amalan sunat, amalan wajib batal pahala. Tak ada pahala. Dia kata awak ni tak kena buat bagikan. Dia tak boleh. Dia tak boleh kata gitu. Soal kita terkecil perlekeh kena sebagai suami ni buat. Kalau suami tak semaya bolehlah kata. Awak ni tak semaya ni, saya tak pernah nampak awak semaya. Itu lain. Ni kebajikan ni suami dia semaya. Suami dia puasa. Maksud bajikan ni bajikan dia, awak tak pernah awak baik saya. Walah dia makan minum sekali tu siapa dia bagilah. Suami lah dia beli pakai apa badan ni. Dia tahu tak mau awak bagikan saya. Batal pahala. Batal amal tu batal pahala amal.
Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah. Waliklah jatuhnya perempuan. Perkataan demikian itu, perkataan tiada kulihat kebajikan kau sekali-kali. Dan jadi maknanya banyakkan ini kata pengarang ni, kata penyusun kita ni. Dia kata banyaklah perempuan yang tidak takut pada Allah. Walik mana kebiasaan jatuhnya perkataan demikian banyak perempuan. Bila dia rasa tak khawatir tahu tak mau buat baik saya. Oleh suami tu buat baik tak. Nanti kata macam tu boleh menggugurkan kepala. Sebab kecil hati suami. Dah Allah buat baik lama ni tidak dihargai langsung dah. Jika berbuat kewajiban oleh suami pada setiap masa sekalipun, kemudian dilihatnya perempuan kejahatan suatu daripada nyonya suami, mestaya berkata ia perempuan, tiada aku lihatnya suatu kebajikan kamu sekali-kali. Wadah sekali ya suami buat silap ni. Suami buat silap sekali, dia menganggap suami ni buat silap berkali-kali. Nah, sekali je macam Luzalus lama-lama buat silap. Nak patutnya sekali buat silap tu, maaf lah. Ia banyak dia baik banyak lagi. Nak silap sekali tak boleh maaf dah. Nah, jadi orang perempuan yang tidak takut pada Allah, dia akan kata, nak bila suami dia buat silap, awak tak penuh buat apa yang nak. Walau banyak dah suami tu isteri nak, tapi tak elok sekali, tak ikut sekali tu, seolah-olah tak pernah buat berkali-kali. Itu membatalkan amal. Batal ada suami ni pernah. Dari satu sudut lah, betul ada suami. Dari sudut lain, sudah ada sayang pula pondok ni. Lebah nak buat amal. Tak ada kena masuk, tak ada kena buat PO, tak ada kena basuh. Tapi kalau besar masuk nak basuh ni, dari sudut belakang tak ada belakang lah dia. Dia tak ada suami, dia soleh pun tak. Dah bebas. Nak tidur, nak bangun, nak pergi masjid, ada orang minta izin dia. Dan telah mengeluar oleh Abu Daud dan Tirmizi, di mana-mana perempuan yang meminta ia perempuan akan suaminya akan tolong. Minta celah. Nah, minta celah tu daripada tiada suatu kejahatan pada suami. Suami tak pernah buat jahat. Nah, tiba-tiba isteri tak puas hati minta celah. Mana-mana isteri yang minta celah, maka haram atasnya perempuan mencium bau syurga. Tak akan bau syurga. Ni isteri yang minta celah daripada suami. Nah, sedangkan suami tidak buat kejahatan. Tak boleh. Nah, tak boleh sekali-kali. Kalau suami itu tak bagi nafkah, buat zalim, suka sepak terajang, tidak apalah. Bolehlah minta. Nah, ataupun suami itu cacat yang lama lah. Cacat yang rasio kan. Cacat dalaman. Cacat tenaga batin. Itulah. Ni tak ada ni suami baik, sengaja nak minta celah. Minta celah suami baik lah, abang baik. Bergoceng arah kan. Tak boleh. Jangan sekali-kali minta celah dengan tiada suatu kejahatan daripada suami. Kalau suami tak ada buat jahat, apa? Contoh kata suami tak bagi nafkah. Tak bagi langsung nafkah. Dia cari sendiri, nak makan, nak minum, beli baju, dia sendirilah cari. Suami langsung tak bagi. Maka dia nak minta celah, tiada hak dia. Atau suami tu zalim, suka pukul dia, suka dia menganiaya dia.
Ataupun suami itu dan tak ada tenaga batin tu, tak ada kan isteri. Nah dia ada dia kira suami saya tak ada tenaga dan dia dengan isyarat ada hak. Ni elok ada. Mula nak cukup segala-gala cukup. Nak cerai lagi dan tak baik. Tapi kalau nak cerai juga, misal kata suami tak ada salah. Tapi hati tak berkenan. Mana? Nak lagu mana? Hati ni tak berkenan. Suami ngambil baik, tapi hati isteri ni biasa tak berkenan ke suami. Boleh tak ada. Tidak panggil secara pasok atau tebus tolak. Tebus tolak boleh. Tebus tolak bagaimana? Berlaku oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Tu. Saya mau cerai dengan suami saya. Dia nak cerai dengan suami dia. Dan suami dia nama Qais. Kalau saya isteri, suami dia nama Qais bin Sabit. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak cerai. Maka Rasulullah tanya, sebab apa mu nak cerai? Adakah suami yang zalim kau? Suami tak beri nafkah kau? Dia kata, tidak ya Rasulullah, suami saya cukup baik. Baik suami saya dari sudut agama, dari sudut hubungan, dari sudut akhlak. Cukup baik. Habis itu nak cerai apa dah baik. Suami baik begitu nak cerai juga. Dia kata hati tak jatuh cinta ya Rasulullah. Tak cinta pada suami. Tak cinta boleh dikahwin itu kerana ibu bapa suruh. Ibu bapa suruh kahwin, dia tak nak. Jadi bila hati ni tak jatuh cinta pada suami, rasa tak suka. Saya tak nak makan, saya tak nak makan nasi. Walaupun gulayan pun, kalau nak pasal dia tak ada selera nak makan. Dia kata saya ni tak jatuh cinta ya Rasulullah. Bukan kerana dia jahat. Dia baik, suami saya ni baik. Tapi saya ni hati tak berkenan. Tak kenal. Nak ajar dia tak kenal. Maka Rasulullah tanya dia. Allah kata, awak ada apa? Awak ada kebun taman? Ada. Awak nak beri ke tak kebun taman pada suami awak sebagai tebus tolong? Ada kata nak. Maka Rasulullah panggil suami, Qais bin Sabit. Dia kata, Qais, terimalah kebun taman dan mencerahlah dia. Cara panggil cerah, cara tebus tolong lah. Pasal dia tak kenal. Cerahlah baik, tikah dengan baik, cerah dengan baik. Tak apa, biar ada guna sabuk. Dia tak nak. Tak ada sebab lah kita dipegang. Dia tak nak kita. Kita cerahlah, itu jalan terbaik. Tak boleh kata berjarah. Isteri ni tak cerah ni arah bercang maluh. Arah nak ujah kepala lah. Ini cerah tak apa sebab. Cerah tak apa sebab. Cerahnya semata-mata nak buat aniaya. Biasa nak cerah, nak kahwin, nak cerah, nak kahwin, nak cerah, nak kahwin. Ada belanya dulu. Dia boleh cerah, kahwin, cerah, kahwin, cerah, kahwin, cerah, kahwin. Hingga letak 30 tahun suami dia. Bayangkan suami ada 30 tahun. Dia kahwin cerah, kahwin cerah, kahwin cerah, kahwin cerah. Dia cerah suami, ke suami cerah dia. Kahwin cerah, 30 tahun. Letak nama glamour, Mek 38. Dan Allah panggil Mek 38. Suami dia 30 tahun semua. Dia cerah dapat anak, dia tinggal. Suami dia jaga. Dia 30 tahun. Dan suami 30 tahun. Dia kahwin dapat anak, dia beci dia cerah. Dia sesuami, dia pasal suami dia cerah. Jadi bila anak dia besar ni, anak dia tanya, ya, mak kita duduk mana ya?
Kata anak bila besar. Katanya dia kamu nak cari muk mugi lah kapus sikit-sikit. Mu tanya orang mana mek 38. Orang kenal kan. Mek 38. Ngetuk laki 38. Nah. Dia pergi cari tanya orang mana. Orang itu. Apa tu dia. Dia pergi. Rasa muk tak kenal anak tak kenal muk. Nah. Dan dia beranak. Ciak lah. Anak suami saya. Dia rasa jenis nak kahwin saja. Lah. Betul lah anak dia ni dia sapu-sapu tangga. Dia sapu. Kata dia, pakcik. Nak tanya sikit. Ini tak kenal anak dia. Nak tanya sikit. Nanya apa? Mana rumah mek 38? Walau mek 38 dah dia sapu-sapu. Mana rumah mek 38? Mazah mak dia kan. Mak dia tak kenal dia. Ni kau apa jadi 40 lepok mula. Tak ada. Tak ada lagi. Maka dia tu perkenal kiri baru dia tahu anak dia bang cari apa tengok. Siapa anak benda berduyung-duyung tak kenal anak. Anak tak kenal dia nikah oleh anak cia. Tak ada lagi tu. Jadi kalau lagu tu lah ni. Tak bang serga. Mananya dia cia tu minta cia tak ni nafsu. Nafsu dia nak orang ni minta cia dengan suami. Kawin nafsu nak orang minta cia. Atuak bercara. Ada pun cia dengan ada sebab tak pun. Nak bahasa tak boleh duduk. Tak sehaluan. Tak sepena. Pendirian tak sambung. Suami jenis tak semayang. Kau berapa kau tak boleh duduk. Ada sebab. Tak apa lah. Kata ini saja-saja nak cerah. Tak bang syurga. Dan telah mengeluar oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Tiada dinyata, tiada ditanya. Betul tu baik. Kenapa dia tiada dinyata? Betulnya tiada ditanya. Gitu. Betul. Tiada ditanyakan laki-laki pada barang yang memalu ia laki-laki. Apa maksud malu? Memukul. Memalu itu memukul, bukan malu tak. Malu aku, itu malu lain. Memalu ni yang ni memukul ia laki-laki akan isteri atas palunya. Palunya atas ukulnya laki-laki. Maknanya, tiada ditanyakan laki-laki, maksudnya tidak ditanya oleh mereka. Tiada ditanya oleh mereka, hei Ahmad, apa kau buku isteri? Mereka tak tanya. Sebab itu tanggungjawab seorang laki-laki. Dia ada hak boleh pukul isteri bila isteri buat salah. Suami boleh pukul. Tapi pukul tu pukul sebagai pengajaran. Bukan pukul nak buat niang kan. Bukan pukul nak dia. Pukul sebagai nak buat ugutan dah. Di dalam Islam ni boleh. Di Islam ni boleh pukul. Dan waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bersabda ya Nabi, aku melihat ke dalamnya aku. Bila Nabi lihat malam Isra' Mi'raj. Malam Isra' Mi'raj. Aku lihat dalamnya aku akan banyakkan segala isi yang aku sekalian perempuan. Nabi kata ramah ya pualan aku pada lelaki. Kenapa jadi begitu? Bermula yang demikian itu, demikian kebanyakan isi ngaku itu perempuan. Sebab mana? Dia jadi ramah ya puan. Sebabnya sedikit taat mereka itu perempuan bagi Allah dan Rasul, dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya mereka itu perempuan. Kurang taat juga sikit-sikit. Bila taat kepada Allah tu kurang, taat pada Rasul tu kurang, taat pada suami tu kurang. Dia tak ada lagi. Orang yang taat pada suami ni, orang taat pada Allah.
Sembahyang tak tinggal, awak balikan tak tinggal. Nah, dan kebanyakan tabarruk mereka itu perempuan. Apa maksud tabarruk? Artinya tabarruk. Tabarruk artinya tabarruk apabila mengenaki ia perempuan keluar daripada rumahnya. Nascaya memakai ia perempuan, ia kemegahan kainnya perempuan. Dan berhias ia. Dan membaikkan ia perempuan akan dirinya. Nah, jadi banyak kali pucuk. Nak keluar ke pasar, Allah pakai cantik-cantik. Nah, bau sedap lagi. Nah, tu. Tapi masa duduk dengan suami, busuk banget. Tidur dengan suami kain, tu kain hak bau ikan. Dan, baju hak bawa seapi. Dan, tu bau. Dan, mulut bau ikan sini. Tu masa duduk dengan suami. Dan, tidur kat suami gigi tak masuk. Wah, bau ikan sini. Dan, Kesi apa kalau Allah. Tetapi nak pergi rumah orang, yang beriah Allah. Janguk berhias dan berjanguk beriah Allah. Bang wangi lagi, pakai cantik lagi. Jadi di rumahnya suami ni, pakai kain, hok bang hanya ikan, bang kuah kari, macam-macam. Bang kunyit, bang awah, bang bawah. Dan pasti nak masuk bilik ni pakai lah. Hak bang bawang sikit lah. Masa dipotong ke dapur-dapur bakal busuk pun. Tapi itulah di antara silapan. Nah, dan keluar ia perempuan memberi fitnah ia akan manusia dengan dirinya. Fitnah padanya. Fitnah apa? Jadi ada yang tergoda, ada yang macam-macam. Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya perempuan, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya perempuan yang berias. Katalah dia keluar itu dengan sejahtera. Contoh sejahtera, dia keluar itu tutup aurat. Nah, dia keluar itu pakai baju yang tutup aurat. Dia itu sejahtera lah. Orang pula tidak sejahtera. Orang lihat dia ni jadi tergoda, jadi mabuk orang ni kan. Jadi orang tu niat nak buat jahat ke dia. Dia tu tak ada apa-apa, dia itulah. Orang tengok dia pula. Jadi mana tu mana tak selamat. Kan? Dan kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula perempuan semuanya aurat. Maka tahan olehmu akan mereka itu perempuan di dalam rumah. Kan? Apa kali nak keluar tak boleh kan? Nak keluar bersama suami. Keluar dalam keadaan nutup aurat. Jangan keluar seorang-seorang dalam pakaian yang seksi kan? Pakaian menjolok mata. Keluar dengan suami, marah tak apa kan? Maka bahawa sesungguhnya perempuan itu apabila keluar ia perempuan kepada berjalan, maka bertanya baginya perempuan oleh ahlinya perempuan, kemana kau nak pergi? Anak tanya suami sedaya mara tua mak tuan. Nah, awak nak mana? Kemana nak pergi ni? Siap-siap ni elok-elok meriah ni. Maka jawab ia perempuan, aku nak pergi lihat orang sakit. Nisa kata lah. Saya keluar nak lihat orang sakit. Atau aku nak mengikut akan jenazah. Nak pergi tempat kematian. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan. Hingga mengeluarkan ia perempuan akan tangannya perempuan. Apa maksud keluar tangan ni? Hingga terbuka auratnya. Mula-mula tutup lagi. Lama-lama mengeluar tangan yang terbuka auratnya. Dan bila keluarnya baik apa? Nah, masa nak keluar tu elok lagi. Takut siapa umur dia buka tangan. Dan buka maksud buka tangan tu terbuka aurat. Itu bimbang situ lah.
Bukanlah kata perempuan ni tak boleh pergi orang. Kalau kita sakit boleh. Tapi ada suami kena minta izin. Hak ada suami tak payah minta izin. Lah nak lihat orang sakit. Nah, tapi keluar tu biar dengan cara yang betul. Nah, keluar lama-lama dia keluar sore-sore. Nah, dia ada mahram sama. Kalau tidak ada mahram pun biar orang puas lama-lama, tidak sore sama sore. Dan sabdanya Nabi, tiada menutup oleh perempuan dengan kerana Allah dengan seperti dengan tu buat lebih. Dengan tu ayat terlebih. Artinya dengan kerana Allah seperti bahawa duduklah ia perempuan di dalam rumahnya atau berbuat ibadah ia akan Tuhannya, mengikut ia perempuan akan suaminya. Itulah sebaik-baiknya. Nah, tapi dia nak keluar suami sendiri dia salah, jaga aurat, tutup aurat, keluar elok-elok dah. Jadi ala kulihannya pandai-pandailah jaga keselamatan, nak jaga daripada fitnah. Bukan kata tak boleh keluar langsung dak. Nah, yang ulama layan ni yang keluar dengan bebas. Banyak yang keluar ni keluar dengan bebas. Nah, keluar dengan tutup aurat, keluar dengan tak minta izin dengan suami. Ni nak bahas ni. Kalau kita keluar dengan baik, dengan izin suami, jaga akhlak, itu tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Dan dia pas keluar tu suami izin. Nah, tu mana dia. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan, dengan membenar akan, Allah sawab membenar, dengan membenar akan membenar akan seorang kamu akan istri, keluar ia istri antara segala laki-laki, padahal memandang ia istri kepada mereka itu laki-laki dan memandang laki-laki kepadanya istri. Ada lagi ni banyak benar. Nah, suami duduk lain, isteri ni duduk campur gaul dengan lelaki. Nah, duduk kerja sekali lah, bercakap sekali, berjalan sekali, naik motor sekali. Nah, temu tengok aku tengokmu, tak rasa cemburu ke Nabi kata. Nabi kata kepada ni pada orang dan ni ada isteri, dia membenarkan isteri ni bebas awak lah nak pergi ke mana saya tak mahu. Isteri lagi pak dantuk pudawi, isteri lagi pak karaoke pudawi, awak pergilah. Isteri lagi tengok bola pudawi, dia ada tidur rumah. Ini orang panggil tidak ada cemburu langsung. Maka dosa tu atas suami. Isteri pun dosa, ada dosa. Suami dosa sebab dia isteri itu. Dan wari pula datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bersabda ia Nabi meminta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suami. Mana-mana perempuan yang taat pada suami, meminta ampun oleh segala burung yang terbang pada hawa. Allah melihatnya. Isteri yang taat pada suami, burung yang terbang tak ada hawa pun minta ampun. Ya Allah, apalah dosa perempuan ni. Di mana perempuan mana? Perempuan yang taat. Dan segala ikan di dalam air. Ikan dalam sungai pun, ya Allah, apalah isteri si pula. Dan segala letak di langit dan matahari dan bulan. Selama mana tu? Di dalam selama dalam kerajaan suami. Mana selama dia duduk dalam keadaan suami dia suka. Suami dia tak nak malu. Dia buat kaya suami tu gembira sama. Dan di mana-mana perempuan yang beraka akan suami, maka atasnya laknatullah, laknat daripada Allah. Dan laknat segala mereka dan segala manusia sekalian. Sekalian manusia pula anak. Manusia pun kecil. Dan mana-mana perempuan yang masang pada hadapan suami, masa ketemu
Nah, maka perempuan itu dalam murka Allah hingga suka ia perempuan, hingga dia sendiri hilang masalah. Dari mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, saya melangakkan dia ke perempuan oleh meletak hingga kembali pulang ia, hingga balik ke rumah ia perempuan. Nah, maknanya mudahnya oleh puan ni lah, ada dosa mudah. Nah, perempuan ada suami ni lah. Nah, dan telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis. Bahawa sesungguhnya ia Nabi bersabda, empat bagai daripada perempuan yang isi neraka. Lagu mana pula? Nabi kata ada 4 bagai. Mana 4 jenis. Nah, perempuan yang isi neraka. Mana dia? 4 jenis. Nah, suatu yang ini pertama. Suatu yang ini pertama. Nah, moleknya satu. Satu. Dua sesuatu lah. Suatu ini satu. Perempuan yang jahat perkataan atas suami. Cakap kasar dengan suami. Cakap tak suami. Kalau cakap lah. Dan jikalau raib suami daripadanya perempuan ni, maka tiada memelihara ia perempuan akan dirinya. Jikalau habis suami, saya menyakiti ia perempuan akan dia ke suami dengan lidahnya, yakni dengan perkataannya. Popai. Dia malu ke suami. Kalau suami ada depan, opak, dia malu. Kalau suami tak ada, duduk ngut dah. Duduk keji apa gini dah. Pasal depan suami kau, belakang suami kau, dah. Kalau kataan dia tu, tuduh suami, memburuk-burukkan suami. Jadi kita jangan memburukkan suami kita. Kalau buruk kita, buat malu lah. Dia sedia dah. Orang puan ni, dia ada masalah, dia tak boleh dia di sini. Dia tidak orang lelaki. Orang lelaki kalau ada masalah, dia merusing, dia duduk senyap. Kita ada orang lelaki lah. Orang puan ni dalam sehari dia cakap berapa ratus ribu kataan. Itu banyak dobit lah. Sebab kalau dia ada masalah, dia kau banyak cakap. Dia tidak kau prinsip orang lelaki. Kalau ada masalah, selabut fikiran, senyap. Ada cakap senyap, tak ada masalah. Ada orang lelaki. Allah puan ada masalah, dan mulut mengamu dan Allah puan tak lain. Allah polok ni dok, kenapa? Allah tak lain kita. Allah polok ni dok dan Allah tak lain. Itu dia beza, sungguh benar realiti. Allah puan ada masalah, mulut dia pun sama. Orang lelaki kalau banyak masalah, dia semakin senyap. Semakin senyap cakap dengan orang itu, jangan salah banyak. Dan kedua, perempuan yang membuat ia akan suami. Allah sawak, arah-arah ejak ayat betulnya. Bukan yang membuat, yang memberat. Kenapa? Wow tu dah, wow terus. Wow, kalau wow baik dia jadi roh-roh. Perempuan yang memberat tu memberati, menyusah. Bukan membuat, memberat. Perempuan yang memberat, mana menyusah ia perempuan akan suami, barang yang tiada kuasa, hak suami tak mampu. Dia paksa suami dia suruh beli lauk sedap-sedap, suami tak mampu. Dia paksa suami dia suruh beli ikan gigi, suami dia mampu beli ikan saja. Dia marah. Dia marah ke suami dia. Suami apa ni tak beli ayam. Suami tak mampu nak beli ayam. Dia memberat. Dia minta dengan suami, minta bayar kemah, minta ni. Suami dia minta mampu. Kalau suami jutawan tak boleh minta, dia tidak salah.
dah suami dia ni gaji mabang, lah beli kereta sebuah bang, dapat dah. 5 pekan kalau suami tahu suami dia duit banyak kan. Ni tahu dah suami kita ni, lah tak ada masa nak menikah pun, lah dia tahu dah tapi nak juga, lah dah masa nak kahwin mula suami dah. Awak nak buat apa saya? Saya ni tak ada apa, rupa tak ada, harta tak ada. Awak nak apa saya? Lah, mula janji dah. Suami dia ni miskin. Dia kata saya ni tak ada harta, tak ada rupa yang cantik. Tapi dia nak juga dia mana? Rupa dan harta tak menjadi ukuran. Nak belajar kan? Nak doa ni kan? Kita nak kan? Rupa tak jadi ukuran, harta jadi ukuran. Bila lepas kahwin, baru nak ukur. Ni susah. Dan pemak kau ni. Kan? Nak tanya dulu. Nak kahwin awak nak saya ni rata-rata mana? Saya harta tak ada, gaji tak ada, kaya tak ada, pakak tak ada, rupa tak ada. Oh nak apa? Tanya kan? Dia hati gitu kan? Dan ketiga, perempuan yang tiada menutup diri daripada laki-laki, keluar daripada rumah hal keadaan memakai perhiasan kemegahan. Mengapa tutup aurat kan ni? Nak pakai bawah kemah, gelang, tangan, cincin, serban, tutup dok kepala kan? Allah. Kaki, pakai gelang kaki lagi. Nah, pakai gelang kaki, kenapa? Pakai seluar sikat. Seluar dia pakai tu, sikat asal. Dia tidak pakai labuh, pasal nak senapuk gelang mah dek kaki dan cuma kotor dan ini di antara perempuan yang tak bagai perempuan dilaknat dan dia sendirilah ini mana tunjuk kalau bertutup aurat Allah tak nampak pula dan perhiasan. Yang keempat, perempuan yang tiada baginya cita-cita malaikat tak makan dan minum dan tidur. Ini buat lagi. Kau nak ni buat lagi. Nah, kau ni kerja tak langsung. Basuh kain dok. Nah, kita selalu pergi basuh lah kain. Dobi aja. Itu saja. Itu sendiri. Tahu hari dia nak dobi. Nak kan? Belanja dobi, beli sabun botol kan. Itu ni. Dan masuk ala tak masuk beli kat kedai. So beli yang masuk lah. Malah masuk. Jadi cita-cita dia ni nak makan, nak minum, nak tidur. Itu cita. Dan tiada gemar kerja semaya dok. Nak sabar lah. Nak sabar nak makan saja pun semaya dok. Tak semaya dok, makan minum tidur. Dan tiada gemar pula pada perbuat taat bagi Allah dan Rasul. Tak rasul nak puasa-puasa, zakat puasa nak wajib pun malah puasa. Kalau zakat nak semaya doa, main subuh duduk kan ada. Malah kena tinggal geni penak lagi tadi. Dan tiada gemar pula pada taat bagi suami. Tak taat. Nah, makan minum tidur ini amalan gapo makan minum tidur. Kerja malah. Nah, ini perempuan lagi ni, perempuan yang suka makan saja, suka minum saja, suka tidur saja, malah semaya, malah buat kerja, tak taat ke Allah, tak Rasul. Ini perempuan yang tangan seperti tangan babi. Nah, buat. Tengok babi. Dapat kerja dia. Sehina-hina ini ada agak kerjaan. Boleh upah-upah bungku kau berapa. Nak babi apa kerjaan. Tak ada kerjaan dia. Nak makan, nak tidur. Makan minum, tidur. Makan minum, tidur. Itulah ada babi. Sekali langsung. Nak jaga-jaga itu pagar kan. Dan hina-hina boleh juga. Dan jaga keselamatan. Dan bayangkan ini. Orang perempuan lagi ni belak lah nanti. Nah, mana kali kena jadi isteri kita semaya malah, puasa malah, taat dok, makan banyak. Kan? Makan banyak, nasi 3 bungkus kalau makan ni. Kan? Waktu sana 3 biji, kan? 3 biji, puasa pula, kosong tak? Kan? Payah. Kan? Demam lagi kan? Kan? Batu kena pilih nak jadi isteri ni. Kan? Pilih yang baik-baik, pilih yang ada ilmu agama lah. Baiklah selamat. Kalau tak pilih, tak nak kan? Sudah kena gini, Masya Allah. Katawi olehmu,
Wallahu a'lam. Subhanaka la ilaha illa anta a'lamana innaka antas wala haula wala quwwata illa billah. Allah